Okey, so pada malam ni kita akan sambung lagi latihan kita yang berikutnya. Topik masih lagi topik sama, ubahan songsang dan juga ubahan bergabung. Dua sentak lah kita akan buat malam ni. Okey, kita tengok soalan dia. Lagi saya ulang. Okey, ubahan songsang nak selesaikan dia sama macam ubahan langsung, ada 5 step. Step yang pertama sebagai keempat ni kalau soalan minta ungkapkan. Dia sampai step yang keempat saja. Kalau kita hitung nilai, masuk step kelima. Di mana step yang pertama tu adalah kita tulis ayat matematik yang untuk bahasa ni, tukar pada ayat matematik, ada simbol ikan ni lah, simbol ubahan ni, alfa ni. Okey. Kemudian step yang kedua, tukar simbol ikan tu sama dengan ada huruf K. K sentiasa berada di sebelah atas. Okey. Kemudian step yang ketiga, kita masukkan maklumat apa yang ada dalam soalan tadi untuk cari K tu berapa nilai dia. K tu sentiasa sama je, constant dan nilai dia, tak berubah. Okay, yang akan berubah hanyalah nilai F dan nilai G sahaja. Okay, dan step yang keempat, ambil step yang kedua tadi, gantikan K sahaja untuk selesai part ungkapan. Okay, kalau ungkapan step begitu. Okay, kemudian bila part hitung nilai, part hitung nilai, tugasan kita adalah kita hanya perlu gantikan apa nilai yang diberikan untuk jadi satu lagi nilai. Ambil step keempat yang kuning tu, just ganti-ganti saja untuk cari nilai yang berikutnya. Okay. So, stepnya adalah sama sahaja untuk setiap jenis ubahan. Okey, so sambungan kita untuk soalan yang nombor 3 ni. Okey, soalan kata dulu. H berubah secara songsang. Ini clue yang pertama. Dia kata H berubah secara songsang. Dengan apa? Dengan punca kuasa 2J. Itu ayat dia. Jadi, step pertama kita, kalau kita buat step macam ni kita buat step ini, saya copy paste senang. Okay, so step dia adalah, yang pertama sekali lah kita tukarkan kepada ayat bahasa lah. Dia kata H berubah secara songsang. Jadi kat sini H, okay, berubah simbol ikan, songsang di bawah dengan kuasa 2J. So J ni dikuasa 2 kan. Itu ayat pertama dia. Punca kuasa. So, J punca kuasa 2. So, punca kuasa 2J. Mula dah. Okey, itu step yang pertama ya. Kita tukarkan ayat bahasa tu kepada ayat matematik. H berubah secara songsang dengan 1 per punca kuasa 2J. Itu ayat pertama. Okey, ayat yang kedua, kita ambil part yang itu sama tadi ke sini. Cuma kita ubah simbol ikan ni kepada simbol sama dengan. Bila ubah pada simbol sama dengan saja, yang di atas ni akan bertukar menjadi huruf K. Itu step yang kedua. Okey, step yang ketiga, kita masukkan maklumat. Maklumat kata, H sama dengan 9 apabila J 100. So, kita berganti maklumat ni dalam yang kedua tadi. Okay, jadi jangan risaulah, step ni semua sama. Okay, so dia kata H ialah 9 bila mana J 100. Ganti gitu. 100. Okey, kemudian kita selesaikan sampai dapat K itu berapa. So, step yang pertama dah selesai ni. Okey, step yang kedua kita tengok. Okey, punca bagi 100 adalah 10. Itu step yang kedua. Okey. Kemudian oleh sebab K tu ada kat atas, nak hilangkan di bawah ni, darablah ke kiri ke kanan gitu, maka dapatlah K-nya adalah 90. Okay, kita pindahkan 10 ni ke sebelah kanan, operasi bahagi jadi darab. So 9 darab 10 akan dapat 90. Itu step yang ketiga. Kita gantikan nilai untuk dapatkan K itu berapa. Dan step yang keempat, ambil semula yang ini, step kedua ni, letak di sini, gantikanlah K itu dengan yang kita cari tadi, iaitu 90. Selesai part ungkapan. Bila dia minta cari nilai pula, kita buat step yang kelima ni. Step yang kelima ni kita cari. Okay? Dia sebut ungkapan saja, step yang kelima ni. Saya bagi tak sebaris. Okay, ambil yang ini. Okay, bila dia minta ungkapan situ nilai saja, step beginilah. Okay, kita ambil step yang keempat ni, tapi kita gantikan nilai dengan apa yang dia minta. Okay, soalan kata hitung. Okay, nak hitung apa? Okay, hitung nilai apa? Hitung nilai H, dia kata. Apabila J-nya 225. Just ganti sajalah maklumat dalam ini. Dia kata H nak cari
bila mana J-nya adalah 225. So tekan kalkulator, carilah 225, apa nilai dia? Kita akan dapat nilai kat situ ialah 15. Kat sini nanti kita akan dapat H sama dengan 90 per 15. Bila kita selesaikan yang makan tu, dapat 90 per 15. Tu step dia. Kemudian kita bahagi je lah. Okay, kita bahagikan tadi gunakan kita, dapat jawapan H dia. Okay, so kat sini 90 bahagi dengan 15. Okay, dapat jawapan dia 6. Selesai. Itu part kalau bahagian pengiraan. Okay, itu untuk soalan B. Okay, untuk soalan C pula, kali ni benda sama. Hitung. Step sama jugalah. Okay, nak hitung apa pula dia kata? Kali ni hitung J tu berapa pula? Okay, bila mana H itu ialah 4.5. Kali ni diberi H, cari J. So, langkah kerja masih sama. Okay, ambil yang tadi ni. Yang asal ni. Kemudian kali ni, J tu kita nak cari. Tak tahu berapa. Tu soalan dia. J nak cari. Tapi H tahu 4.5. Okay, kemudian nak cari punca J. Kalau nak cari yang di bawah, maka yang di atas kita akan bahagikan dengan yang di tepi. Okay, yang di atas akan dibahagikan dengan yang di tepi. 4.5. Itu step dia. Okay, so 90 kita bahagikan dengan 4.5. Okay, 90. Okay, 90 bahagi dengan 4.5. Okay, kita akan dapat jawapannya ialah 20. Okay, so sini akan dapat 20. Ini untuk punca J. Okay, ini untuk punca J, bukan J lagi. So, J berapa? So, untuk hilangan tambah, kita tolak, darab, kita bahagi. So, kalau kuasa 2, kita punca kuasa 2 kan. Kalau punca kuasa 3, kita kuasa 3 kan. Sebab sini adalah punca kuasa 2. Maka nak hilangkan punca, kiri kanan kita akan kuasa 2 kan dia. So, dapatlah J sama dengan 400. Iaitu, kita kuasa 2 kanlah punca kuasa 20 tu. Okey, gini ya. Kita kuasa 2 kanlah yang 20 tu. Okey, untuk mencari, untuk menghilangkan punca kuasa, maka kita akan kuasakan dia dengan ikut punca. Kalau kuasa 3, punca 3 lah. Kalau kuasa 2, punca kuasa 2. Okey, selesai. Okey, senang je. Itu step dia. Okey, markah 6. Satu markah dekat bila awak gantikan dengan betul kat sini. Markah kedua bila awak tulis kat sini, yang kuning ni. Okey, markah yang pertama adalah dekat step 2 ni. Markah kedua kat step sini. Markah ketiga dekat step ni lah. Kita ganti maklumat dan nilai. Boleh ganti maklumat dan nilai. Itu step markah-markah dalam exam lah. Kalau masuk dalam kertas 1, kertas 2. Okey, kalau kertas 1 tak ada masalah. Dia baca markah untuk jawapan sahaja, ABC. Okey, alright. Itu soalan nombor 3. Okey, sekarang pukul 8.24. Okey. Lebih kurang dalam 3 minit. Okey, cuba 2 minit cukup. Cuba buat soalan ungkapkan M dalam sebutan N. Okey, apa maklumat dia kata begitu? Dia kata M berubah secara songsang. Okey, M berubah secara songsang. Itu maklumat dia. Dengan apa? Dengan N tambah 8. Okey, itu maklumat cerita dia. Kemudian apa dia kata? M adalah 0.0375 apabila N-nya adalah 2. Okey, ungkapkan kata. Okey, so cuba try dalam masa 2 minit untuk buat soalan A dahulu. Okey, silakan.
Okey, kita akan minta jawapan lah. Lepas tu kita akan bincangkan lah. Okey, salah tak apa. Tak ada salah. Okey, kita nak minta mula daripada bawah lah macam biasa. Okey. Nurin. Okey, apa jawapan Nurin? Berapakah nilai dekat sini? Bawah ni? Yang jawapan K tu Ya. Saya dapat 266.7. Buat 66.7. So, dia akan jadi kat sini nanti. Jawapan yang Nurin akan bagi nanti ialah M, okay, M, kemudian per dengan N tambah 8. Begini ya. N tambah 8. Okey, ini jawapan Nurin. Kita cek tengok. Okey, ada orang lain yang dapat jawapan lain? Sebelum kita mula cek tengok. Normal ada jawapan lain? Okey, tak apa. Kita cek tengok. Okey, salah tak apa, tak salah kita baiki. Alright, soalan kata M berubah. Okey, M berubah secara songsang. Maksudnya ingat songsang ni, ingat mesti ada per, satu per. Okey, dengan N tambah 8. Tu ayat pertama dia. Nak buat kurungan tak apa, tak buat kurungan pun tak apa, tak salah. Jadi kita faham. Okey, tu step pertama. Step yang kedua, ambil yang tadi, gantikan. Dia gantikan simbol sama dengan akan adalah huruf K. Sama dengan K. Okey, step yang ketiga, kita ambil yang ini, tak di sini dan gantikanlah. Okey, dia kata itu M-nya adalah 0.0375 bila mana N-nya 2. Masuk 2 kat sini. Okey, itu step dia. Kemudian selesaikan. Jadilah 0.0375 sama dengan K per 10. K per 10. K per 10. Okey, kemudian nak hilangkan 10 ni, darab ke sebelah kanan, sebelah kiri. Dapatlah K sama dengan K 0.0375 tu, kata aku silap. 0.0375 tu kita darabkan dengan 10. Dapatlah bentuk gini. 0.375. Okey, 0.375. Nak buat bentuk pecahan boleh, tak ada masalah. Kalau bentuk pecahan 3/8. Ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, 3/8 pun boleh juga. Okey, 3/8. Okey, dua-dua boleh. Jadi dekat sini kita ambil step yang kedua ni, kita gantikan nilai kat sini. So dia ada kalau kita guna bentuk point, akan jadilah 0.375. Okey, 375 per dengan N tambah 8. Kalau kita guna pecahan, yang pecahan 3/8 ni, kita akan buat jawapan begini. Atas kita akan buat 3. Bawah kita akan buat 8. Gitu kita buat. So ada dua pilihan jawapan. Kalau ikut pecahan ni, kita buat 3 dekat atas, 8 di bawah. So N tambah 8. Kalau buat bentuk pecahan, semua kat atas. Kalau buat bentuk perpuluhan, semua kat atas lah. Tu step dia. Okay, alright, selesai yang tu. So nanti Nurin cek balik kat mana silap Nurin. Okay, cek balik. Tak faham, tanya lah. Yang mana terima kasih Nurin. Okay, step berikutnya, soalan kata, hitung nilai. Dah dapat dah yang ini, maka mudah sikitlah kerja kita. Mudah sikit kerja kita. Jadi kita kena bahagikan je lah. Okay, so untuk step yang kelima ni, kita ambil step yang kelima tu, saya copy paste, senang, saya rujuk. Okay, copy paste kat sini, letak kat sini. Okey, untuk soalan yang ini, kita ambil step yang ini, tak kisah. Ambil mana-mana tak apa. Katakan saya ambil yang ini, tak sini. Okey, so soalan kata hitung. Nak hitung apa benda? Hitung nilai M, dia kata. Okey, M. Apabila N dia 4. So, dia ganti je lah. Ambil yang ini, gantikan M dia 4. Tu step dia. So, sama dengan M sama dengan yang ini per 12. Per 12. So, bahagilah macam biasa. So, 0.375 kita bahagi dengan 12. Dapat jawapan dia. 0.3125. Ataupun 1/32. Okey, itu jawapan dia. Alright. Nak buat bentuk pecahan boleh, perpuluhan boleh. So, dapatlah M sama dengan, tadi jawapan dia sama ada bentuk pecahan atau perpuluhan. Dua-dua tak ada masalah. Okey, nak buat
0.375 boleh. Ataupun nak buat 1/32 pun boleh. Dua-dua tak ada masalah. Dua-dua terima jawapan. Kalau soalan objektif bergantunglah. Kalau kita bagi untuk poin lah. Untuk pecahan. Okey, itu untuk soalan ini. Untuk soalan yang kedua pula, step sama. Okay, step sama. Kita ambil sini, dia kata situ, cari nilai N apabila M-nya 3/40. Kita ganti kat situ. M dibagi. M dia kata 3/40. Okay, 3/40 sama dengan, ini kita salin balik. Mula-mula. Okey, di sini ada bentuk pecahan kiri kanan, maka kita darab silang. Yang 3 tu, darabkan dengan N tambah 8. Okey, yang 40 tu darabkan dengan 0.375. Begitu kita boleh buat. Okey, itu satu. Kemudian boleh darab silang lah. Boleh darab silang. Darab silang kan dapat jawapan. Lagi satu cara, kita boleh buat direct terus. Kita buat, nak cari yang bawah, maka yang atas dia 0.375. Kita terus bahagikan dengan, terus bagi dengan yang sebelah ni. Bahagi dengan 3/40. Boleh tak buat begini? Tak ada salah. Okey, dapat jawapan 5. Okey, itu satu cara lah. Yang ni kan sebab satu-satu sebab direct silang ni. Okay, so kalau buat begini, 3 darab N dapat 3N. Tambah 3 kali 8, 24. Sama dengan 40 kali dengan 0.375. Okey, akan dapat 15. Okey, pindahkan 24 tu ke sebelah kanan. Tolak. So 3N sama dengan 3N sama dengan okey, 15 tolak 24. Okey, 15 tolak 24. So 15 tolak dengan 24 akan dapat negatif 9. Okey, negatif 9. Okey, lepas tu N sama dengan negatif 3, iaitu negatif 9 kita bagi 3. Itu satu cara kalau kita buat step by step satu-satu lah. Lagi satu cara kalau kita mesti cakap tadi, kita bahagi terus. So ini step yang kedua ni tu buat gini. Satu cara lah. Buat gini. Nak cari yang di bawah ni, maka yang di atas tu kita terus bahagikan dengan yang di bawah. So kita terus buat gini lah. So buat gini. So terus buat 3.75 tu. Okay, kita buat gitu. 0.375 tu. Terus kita bahagikan dengan 3/40. Ikut macam soalan minta lah. Ni bahagi dengan 3/40. 3/40. Okey, ini untuk N tambah 8. Okay, bila kita buat begini, dapatlah N tambah 8 sama dengan 5. Okey, ini tadi ya. Kita buat tadi 0.375 ni, bila kita bahagikan dengan 3/40, kita akan dapat jawapan 5. Itu untuk N tambah 8. Kalau N sahaja, maka 8 tu pindah ke sebelah kanan, jadilah negatif 3 juga. Samalah, itu terhasil daripada 5 tolak 8. Dapat gini. Bila kita pindah tu, simbol kena hati-hati lah, takut silap pindah. So, dua-dua kita boleh buat. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Yang penting jawapan kita betul lah. Itu saja. Tu step dia. Okay, yang ini kita buat, kita bahagi terus. Yang ini kita buat, kita kembang-kembangkan satu persatu. Dua-dua boleh diterima lah, tak ada masalah. Okey, itu soalan nombor 4. A, B dan C. Nampak nak? Okey, yang tak faham boleh tanya, jangan salah malu lah. Tanya dekat chat tak apa. Saya jawab lah. Okey, tekan dekat chat tak ada apa-apa. Okey, sekarang pukul 8.37. Okey, sekarang ni cuba buat soalan A dan B. Kali dia tak minta ungkapkan. Dia terus minta terus step yang kelima ni. So dia kena buatlah semua step ni. 1 sampai 5 kena buat semua sekali. Ini soalan ni. Okay, dia minta terus cari nilai bagi kedua-dua sekali. So nak tak nak, cara sama iaitu kena buat dulu step 1, 2, 3, 4 untuk dapatkan nilai K dulu. Lepas tu dah dapat iaitu, baru boleh jawab soalan A dan B ini. Okay. So kita bantulah. Kita bantu kat sini. Step pertama adalah tugas awak adalah mencari dulu 4 step yang pertama ni. Okay, saya bantu ini. Okay, step ni.
Kemudian step yang kedua barulah gantikan maklumat dalam step yang inilah semua tu. Okey, cuba try dulu soalan ni. Okey, cuba try dulu soalan ni. Lepas tu dah dapat soalan ni, pergi step yang kelima lah, step yang kat sini. Okey, so tak dulu sini bagi rujukan lah, bagi rujukan kamu. Alright. Okey, so sekarang dalam masa lebih kurang dalam 5 minit, cuba buat soalan A dan soalan B. Okey, cuba try buat dulu soalan A dan soalan B lah. Salah tak apa, yang penting kita cuba buat. Okey, alright, ini soalan dia. Okey, clue saya bantu sini lah. P berubah secara songsang. Dengan apa? Dengan punca kuasa 2Q. Dan soalan kata Q pula sama dengan R tolak 5. Ini soalan kebat sikit. Sikit kebat dia. Okey. Dan soalan kata P pula sama dengan 10 apabila R 54. Okey, itu maklumat yang kita adalah. Okey, P sama dengan 10 apabila R dia 54. Okey, cuba try buat dulu. Yang penting lah, bahagian ni penting. Kalau bahagian ni betul tulisnya, bawah ni akan senang sikit lah. Okey, cuba try dulu lah. Sekarang pukul 8.39. 8.42, 43 gitu. Kita akan bincang jawapan lah sama. Okey, try buat dulu lah.
Okey, alright. Okay, kita cuba check jawapan tengok ya. Okey. So untuk yang pertamanya penting nak tahu step pertama ni. Tulis macam mana? Okey, saya nak minta tanya. Okey, Norman. Okey, macam mana tulis step pertama Norman? Macam mana jawapan Norman untuk step pertama ni? P P. dia berubah Okey. berubah dengan Q Kuasa 2 Q. kuasa 2. Satu per Q kuasa 2. Okey, alright. Thank you Norman. Okey, itu step pertama. Okey, kalau yang ini betul, okey, cuma kat sini kena hati-hati kat sini lah. Dia kata pula kat sini, okey, di sini dah betul dah. Cuma kena hati-hati kat sini sebab maklumat berikutnya dia tak beritahu Q tu berapa. Dia cuma beritahu Q tu ialah sama dengan R tolak 5. Dan maklumat yang berikutnya adalah R tu ialah 54. So dekat sini kena hati-hati. Di sini boleh juga kita tulis sebagai P berubah. Okay, P berubah secara songsang 1 per dengan R tolak 5. Kita ganti, punca kuasa. Okey, punca kuasa R tolak 5. Sebab dia kata Q itu sama nilai dengan R tolak 5. Kita kena buat gini. Supaya kita dapat gunakan untuk maklumat yang berikutnya. Yang ini betul, yang ni pun betul. Dua-dua boleh. Cuma kalau kita buat bentuk 1 per punca Q tu, step berikutnya kita tak boleh nak buat nanti. Sebab apa? Sebab kita tak tukar Q tu. Itu step pertama. Okey, step yang kedua sama. Kita ambil gini. Okey, akan adalah huruf K. So K kat sini. K. So sama dengan. Yang ni pun sama juga. Sama dengan K. Okey, itu step yang kedua. Step yang ketiga, kalau kita buat step yang depan tadi ni, K per punca Q, step ketiga kita tak dapat nak buat. Sebab apa? Kita tahu Q tu berapa. Tapi kita buat step yang ini, kita boleh buat lah. Iaitu, kita tahu R ada, yang kita tahu kat sini lah. Kalau kita buat step begini, kita tahu P 10. Tetapi Q tak tahu berapa. Tapi kalau kita buat yang ini, kita tahu P 10 dan R pun kita tahu. Iaitu 54. Jadi, kita bila kita tulis tu, tulislah ikut apa yang kita boleh dapat maklumat dan boleh selesaikan. So yang ini boleh, cuma kita nak ubah sikit nanti. Kita nak ubah sikit. Kat sini bawah ni kita nak ubah sikit. Alright? Itu step yang ketiga. And then selesaikan. So 10 sama dengan K per 54 tolak 5 dapatlah 49. Okay, so punca 49. Kemudian punca 49 adalah 7. Jadi 10 sama dengan K per 7. K per 7. Lepas tu nak hilangkan 7 tu, darab ke kiri. Dapatlah K sama dengan 70. Itu step yang ketiga. Okay, step yang ketiga ni dia agak panjang sikit lah cara step dia. Okay. Alright. Kemudian berikutnya. Okay, berikutnya. Dibakar ruang sikit. Okey, step berikutnya ialah kita ambil lah step yang kedua tadi, kita gantikan nilai. Kita ambil step yang ada huruf R tu lah. Okey, kita ambil yang huruf R ni, maka tulislah kat situ K ni ialah 70. R tak 10. Nak tulis yang ni pun boleh juga, tak ada salah. Okey, P sama dengan, anda buat yang ni pun boleh juga, 70 per dengan punca Q. Yang ni pun boleh juga, tak ada salah. Betul jawapan dia. Cumanya nanti macam cakap tadi, kalau kita guna huruf Q sahaja, nanti tak boleh jawab soalan berikutnya. Soalan berikutnya semua guna huruf R. Tak guna huruf Q pun. Okay, alright. Itu step dia. Okay, step ni kalau step ni betul ni, maka step yang kedua tu tak ada masalah lah. Okay, untuk soalan A, berapakah nilai P apabila R 30? Okay, kita nak tanya Lesnie Rudy. Susah sebut. Lesnie Rudy. Apa jawapan? Saya dapat P sama dengan 14. P 14. P sama dengan 14.
Okey, 14. Okay, kita check Ya. tengok. Alright. Kita check tengok. Okey, kali ni dia kata hitung nilai. Dia sebut hitung. Kalau dalam kertas 2 mesti dalam kerja. Okey, hitung nilai P. Okey, dia minta cari P apabila R-nya diberi iaitu sebanyak 30. So ganti je lah. Kita guna maklumat tepi sini. Okey, P-nya dah tak tahu. R-nya 30. Itu step pertama. Kemudian P sama dengan 70 per dengan 30/5 dapat 25. Okey, punca 25. Kemudian P sama dengan 70 per 5. 70 per 5. Alright, sebab dia punca kuasa dapat 5. So 70 bagi 5 dapatlah jawapan dia. Okey, 70 bagi 5. So 70 bahagi dengan 5. Okey, dapat jawapan 14. Okey, congratulations. Okey, tahniah untuk Leslie. Pandai. Macam mana nak sebut nama Leslie ni? Nama pendek sikit ada tak? Okey, itu jawapan untuk yang ni lah. Panggil Les. Okay, alright, thank you. Okay, so ini jawapan dia. Alright, so untuk Les, betul. Tahniah. Okay, untuk soalan nombor 2 pula. Okay, nombor 2 pula. Dia kata cari R-nya berapa. Okay, masih lagi hitung. Okay, nak hitung. Kali ni nak hitung R pula berapa tak tahu. Okay, bila dia bagi tahu, P adalah 12.5. Okay, so dia nak tanya Izan. Okay, Izan, apa jawapan Izan untuk yang ni? Nombor 4. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, alright. Tak tahu. Okey, tak apa. Okey. Kalau tak tahu kita bagi tahu lagi ya. Okey, kita tanya lagi. Okey, nak tanya berikutnya. Okey, Hannah Amni. Okey, Hannah. Okey, apa jawapan Hannah? Dapat tak? Okey. Step pertama. Sama kita ambil yang ni. Okey. Kita akan guna yang ni juga, yang tepi ni juga. Sebab apa kita nak urut R tu. Okey. So kali ni dia beritahu P adalah 12.5. Okey. Nak cari yang di bawah, yang di atas akan bahagikan dengan yang di tepi. Ini konsep ni kena tahu lah, kena mahir lah. Nak cari yang di atas, yang di bawah, atas kena bagi yang di tepi. Ataupun kita dapat satu-satu, 12.5 ni kita darabkan dengan punca R. Kita dapat satu-satu lah, takut silap kan. Okay, yang ini ni kita pindahkan ke sebelah kiri, maka yang ini jadi operasi darab. Okay, so sama dengan bila yang bawah tu tak ke tepi, maka sebelah kanan tu tinggal 70 sahaja. Itu step dia. Okay, lepas tu nak hilangkan 12 ni, oleh sebab ini operasi darab, maka nak hilangkan, kita akan bahagikan lah. Itu yang jadi macam ni. Okay, so dekat sini, punca kuasa R tolak 5 ni samalah dengan, maksudnya yang di atas 70 kita bahagikan dengan yang tepi 12.5. Itu step yang pertama. Okey, bila buat begini, maka yang dekat sini sama dengan okey, 70 kita bahagikan dengan 12.5. 70 bahagi dengan 12.5, okey, dapatlah jawapan kat situ 5.6. 5.6. Itu untuk punca R tolak 5. Nak hilangkan punca, maka kita kiri kanan, kita kuasa duakan dia. So, tinggallah R tolak 5 sahaja sama dengan, okey, 5.6 ni kita kuasa duakan. Dapat jawapan 31.36. Itu untuk R tolak 5. So, berapa nilai R? Nak cari nilai R, maka pindahkanlah 5 tu ke sebelah kiri. Jadi, akan jadi tambah 5. So, dapat jawapan kat situ 36.36. Itu last sekali. Okay, macam dapat yang ni iaitu 31.36 kita tambahkan dengan 5. So, kat sini berhati-hati dengan simbol tambah tolak. Okay, selesai gitu. Okay, bentuk pecahan pun boleh. Bentuk pecahan wajar pun boleh. Pecahan tak wajar pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang penting jawapan tepat lah. Dekat sini oleh sebab soalan bagi pun bentuk perpuluhan. Better bagi dapat berapa? Perpuluhan jugalah. Itu lebih baik. Okay, selesai yang tu. Okay, cara sama. Okay, soalan nombor 6. Okay, tak faham tanya, jangan segan-segan malu-malu. Okey, nombor 6. Nombor 6 ni pula, dia bagi dalam bentuk jadual. Jadual ke, ayat ke, cerita ke, bendanya, stepnya semua sama. Okey. Yang sini lah, first kali sama juga.
Soalan kata kali ni, Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Tu ayat yang penting lah. Ini ayat permulaan dia ni. So, step pertama kita, tulislah bentuk yang ni. Sama. Okay, jawapan dalam jawapan exam nanti tak payah buat kotak ni. Ini saja tunjuk sajalah. Okay. So, sama step dia. Step pertama, ikut soalan dia kata apa. Soalan kata, Y berubah songsang, sama, okay. Songsang dari bawah, dengan kuasa 2X. So, X kuasa 2. Okay, itu yang pertama. X kuasa 2. Step pertama, selesai. Step yang kedua, tukar tempat dia tu dengan sama dengan akan adalah huruf K. Sama dengan ni adalah huruf K. Okey, tu step kedua. Step yang ketiga, ganti maklumat. Maklumat kata apa? Okay? Dekat sini tengok. Dalam ni, yang lengkap adalah maklumat yang ini. Nilai X ada, nilai Y pun ada. So, kita gunalah maklumat yang ini untuk cari jawapan apakah nilai K tersebut. Okey, itu cara dia. So, kita guna maklumat. Daripada sini kita tahu Y adalah 1.8 bila mana X-nya adalah 5. Ganti. So, 5 kuasa 2 sama dengan 25. So, K per 25. Lepas tu nak hilangkan 25 tu, darabkan ke kiri, maka dapatlah K sama dengan, takut salah, 1.8 darab dengan 25. Gunakan kata. Kata kau silap lah. Dapat 45. Okey, dah dapat ini step yang keempat. Okey, step yang keempat. Okey, kita tulis balik yang kedua ni. Cuma gantikanlah K tu dengan 45. Selesai. Baru selesai step yang pertama ni. Okey, tapi soalan bukan minta yang ni. Soalan minta hitung nilai V dan hitung nilai W. Itu yang soalan minta. Okey, cari V-nya berapa. Di sini berapa soalan minta. Yang kedua, cari nilai W. Yang pertama minta ini, yang kedua minta ini. Okey, tapi nak selesaikan ini, kena buat step macam yang saya tunjuk tu lah. Kena buat step tu. So, ambil yang ini untuk cari W. Okey, sama step dia. Ambil yang step kelima ni. Okey, so ambil yang ni tak kat sini. Ganti maklumat. Maklumat kata X-nya 12. So, ganti dalam ni. X-nya 12. Y nak cari, iaitu V. Okey, Y dia adalah V. So, ganti. So, step berikutnya, 12 kuasa 2 sama dengan 144. So, kat sini macam biasa. Ini. Okey. 144 bawah ni. Selesaikan. 144. Lepas tu, gunakan vektor saja dapat jawapan V. So, dekat sini 45 bahagi dengan 144 dapat jawapan 0.3125. Bentuk perpuluhan boleh, bentuk pecahan boleh, tak salah. Mana-mana pun okey. Okey, nak buat bentuk perpuluhan boleh, begini pun boleh, tak salah. Okey, kalau bentuk perpuluhan, 5/6. Okey, sini dapat 5/6. Kalau bentuk perpuluhan, pun boleh juga, tak ada masalah. 0.3125. Okey, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Kalau soalan objektif tu bergantung pada soalan. Kalau soalan bagi bentuk perpuluhan lah. Kalau bentuk pecahan lah. Okey, itu jawapan untuk V. Okey, sekarang cari pula untuk W. Okey, cara sama. Cara sama, tak ada masalah. Okey, so untuk W pula cara sama. Okey, W pula dia katakan ini, Y tu 0.072. Seganti. Ini adalah 0.072 sama dengan W nak cari. W nak cari. Okey, sama juga. Nak cari yang di bawah. Okey, nak cari yang di bawah ni. Maka yang di atas kita akan bahagikanlah dengan yang di tepi. Ni. Okay, nak cari yang ini. Kita kenalah buat yang di atas bahagi dengan yang di bawah. So, 0.072.
So 45 kita bahagikan dengan 0.072 dapat jawapan 625. So itu untuk W kuasa 2. W kuasa 2 sama dengan 625. Itu untuk kuasa 2. Kalau nak W sahaja, nak hilangkan kuasa, kita kena punca kuasa 2 kan dia. So dapatlah kat situ 25. Macam dapat 25 ni, kita punca kuasa 2 kan 625. Okay, 625 ni kita punca kuasakan. Okay, dapatlah 25. Selesai. Itu cara dia untuk selesaikan soalan yang ini. Okay, alright. Macam cakap tadi sama ya. Stepnya adalah sama untuk semua soalan. Cuma beza dia adalah dia ubahan sengsang langsung sajalah ataupun tercantum. Okay. Okay, sekarang kita cuba buat soalan yang berbentuk kebat sedikit. Sedikit kebat dia. Okay, maksudnya ada bentuk gambar rajah, ada bentuk jadual, bentuk ayat macam inilah biasanya. Okay. Tapi macam cakap tadi, dia bagilah soalan macam mana sekalipun, yang penting kita dapat tangkap dia punya keyword je saja. Okay. Di sini dia bagi satu gambar, baldi yang bocor, keluar airnya, lantak dia lah. Dia cerita apa kan, gambar tu macam mana lantak dia lah. Okay. Tapi yang penting kita tahu ialah, dia kata kat situ, isi padu air. Iaitu V. Okay, V ni adalah isi padu air. Okay. Dia kata, berubah secara songsang. Dengan apa? Dengan masanya adalah T. Itu maklumat yang penting dia. Gambar tu lantak dia lah. Okay. Dan maklumat kedua dia kata, V sama dengan 500 cm padu bila mana T sama dengan 5 minit. Ini maklumat dia. Okey, soalan kata hitung. Maksudnya kena ada working. Nak hitung apa? Isi padu air. Maksudnya kuning tu. Bila mana bekas itu selepas suku jam. Masa dibagi. Ini maksudnya kalau disebut hitung ni, step yang kelima. Jadi untuk selesaikan soalan tu, kenalah buat yang 4 step yang awal tadi. Soalan B pula, dia minta cari masa. Yang biru tu. Bila mana air dalam bekas tu ialah 25 cm. Ini isi padu ni, yang maklumat kuning tu. Okay. So untuk selesaikan soalan ni, kena buat step macam ni lah. Sama step macam ni. Alright. So sekarang ni pukul 9.02. Okay. Cuba lakukan dalam masa 3 minit gitu. Untuk buat soalan A dan soalan B. Okay. Cuba try buat dulu. Okay, pukul 9.05 nanti saya akan tanya lah. Macam biasa. Kita ada dua kawan kita tak tanya lagi. Iaitu kawan kita tak tanya lagi ialah Akmal dan Ali Syahani. Okay, alright. Cuba try buat dulu. Jadi saya akan tanya soalan. Okay, jawapan dua orang tu lah. Dua orang couple tu. Alisha dengan Akmal. Tak faham tanya tu. Jangan malu-malu lah. Tanya je.
Cikgu, Saya. suku jam tu apa? 1 jam, satu jam kita tu, kalau suku berapa? 15 minit. Ah, Thank you. Okey, seminit lagi kita cuba. Okey, yang A tu kita bagi Akmal jawab lah sebab dia tanya soalan tadi. Okey, yang B tu kita akan bagi Ali Syahani jawapan nanti. Okey, alright. Kita tengok jawapan. Okey, Akmal. Apa jawapan Akmal? Berapakah nilai isi padu air dia? Jap. Saya dapat 166.6. 166.6. Okey, alright. Yang B pula. Okey, berapa tempoh masanya Ali Syahani? Saya dapat 100. 100 minit. Okey, alright. Okey, tak apa. Kita check tengok. Tak ada masalah. Okey, soalan pertama ni sebut cari isi padu, cari biru kuning, cari kuning biru ni, maksudnya step yang kelima lah. Jadi step pertama dulu. Step pertama penting. Okey, step pertama dia kata mesti tulis ke bentuk ubahan dulu lah. Okey, dia kata situ ialah V berubah secara langsung. Okey, kita buat jawapan. Okey, V berubah secara langsung. Songsang. Okey, songsang bisa bentuk pecahan. Okey, songsang dengan masa detik. So dia tak ada simbol apa-apa sebab dia direct terus bagi tahu ya. B sama berubah songsang dengan T. So dia tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3, so senang lah. Okey, itu step pertama. Step yang kedua, V sama dengan K per T. Okey, untuk step ni, yang bentuk ubahan yang pertama tu, tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kalau soalan tak minta ungkapkan pun. Tapi saja saya tunjuklah bagi kita tahu step dia tu kan. Okey, step yang kedua. Step yang ketiga, masuk maklumat. Dia kata V-nya 500 apabila T-nya 5 minit. So, kita buat dengan K per dengan 5. So, nak hilang pakai nilai K tu, maka yang bawah darab dengan yang tepi, dapatlah K sama dengan 2,500. Lepas tu tulis balik V sama dengan, tukar K tu dengan 2,500 bahagi dengan T. Itu step yang pertama ni. Untuk dapatkan ungkapan dulu. Belum dapat jawapan lagi. So, berapakah jawapan dia? Okey, untuk step yang kedua ni, kita pergi berikutnya. Soalan katakan ni, suku jam. Suku jam ni bermaksud 1/4 lah. 1/4 jam ataupun 15 minit. Itu kena tahulah. Okey, so suku jam ni adalah 15 minit. Okey. Suku jam 15 minit. Okey. Alright, so kita gantilah maklumat dia. Ganti maklumat dalam ni. Just buat 2,500 bahagilah dengan 15 minit. Dapatlah jawapan dia. Okey, 2,500. Okey, gunakan kita bagi dengan 15. Dapatlah jawapan 166.67.
Okey. So dekat sini Akmal akan dapat jawapan silap nanti. Sebab apa? Dia bagi jawapan B sama dengan 166.6. So kan nak bunda tu Akmal, pastikan bunda tu tepat. Tak tepat, hilang maka percuma je. Okey, rugi esok dia lah. Rugi jawapan akhir tu. So akan dapat 67 ataupun 7 lah. Jawapan kita mestilah 4 angka berti ataupun 2 titik puluhan. Okey, 67 boleh, 7 boleh kalau salah. Nak selamat lagi, kita guna bentuk pecahan. Okay, boleh juga buat bentuk 500/3. Boleh juga. Lebih selamat. Ataupun bentuk pecahan wajar. 166/2/3 pun boleh juga. Okay, kalau ada bentuk pecahan ni, kalau ada bentuk point ni, better buat bentuk ini lah. Lebih selamat lagi kita. Sebab takut jika kita buat bentuk pecahan, bentuk puluhan ni, takut kita guna tak betul, hilang maka free sahaja. Okey, itu jawapan untuk yang pertama tu. So, Akmal betul lah. Cuma silap dekat sini, yang ni. So, make sure hati-hati lah kat situ. Okey, pandai-pandai lah. Okey, yang ni pula. Yang Alisha ni pula. Sama stepnya, ambil yang ni juga. Cuma kali ni dia beritahu. Dia kata, diberitahu, isi padunya tu ada. Iaitu sebanyak 25 sahaja. 25 sahaja. Okay, T ni nak cari. Berapa masanya? Bila mana air dan baldi tu cuma 35 cm padu saja. So, nak cari yang di bawah, maka yang di atas akan bahagi dengan yang di tepi. So, direct je lah. Betul jawapan Alisha tu. Okay, so 2,500 bahagilah dengan 25. Dapatlah 100. T sama dengan 100. Okay, ni tak salah lah. Selesai. Okay, alright. Tadi kita nampak ni macam susah sangat, nampak kan? Ada gambar raja lagi apa semua tu. Nampak macam susah, tapi sebenarnya dia sangat mudah. Okay, kita pergi pula soalan yang ni pula. Nampak macam susah juga lah. Okay, soalan kata kat sini. Okay, Encik Thomas ni, dia ada sejumlah RMY ringgit baki simpanan. Okay, itu maklumat kita ada. Kemudian dia kata tu, dia akan setelah mengagihkan RMK ringgit. Okay, dia bagi K ringgit kepada anak-anak dia yang ada seramai X orang. Okay. Tak kisah macam tu. Yang penting hanya kita tahu, Y itu adalah baki simpanan. Okay. Dan anak dia pula ialah X orang. Ni anak dia, X orang. Dan setiap anak tu dapat duit RMK. Ini adalah nilai K tu, pemalar tu. Sebab apa? Sebab setiap anak dia akan dapat nilai yang sama. Ini adalah nilai K dia. Okey. Maklumat kata, baki simpanan berubah secara songsang. Itu cerita dia. Okey, baki simpanan berubah songsang dengan bilangan anaknya. Okey. Kemudian soalan kata, ini maklumat macam biasalah. Y sama dengan 5,000 bila mana X-nya adalah 5. Kalau ada anak 5 orang, lepas dia bagi-bagi duit dia tu, duit dia tinggal lagi baki RM5,000 sahaja. So soalan tanya, berapakah simpanan Encik Thomas? Itu yang pertama. Yang kedua, berapakah baki simpanan jika dia ada 8 orang anak? Okey, ini soalan untuk kebat yang aras tinggi lah. Okey, so macam mana nak buat? Stepnya tetap sama jugalah. Seperti mana? Awal tadi. Okey. Sekarang pukul 9.13, cuba try buat 9.18. Kita akan bertanyakan jawapan untuk 2-3 orang. Kemudian kita check jawapan. Okay, sila try buat dulu. Okay, try buat dalam 3-4 minit itulah. Tak faham bertanya? Kalau semua tak boleh buat, beritahu lah. Kita bincang. Jangan kita tak payah buang masa.
Okey, 4 minit lagi. Cuba try dulu. Kalau tak boleh beritahu lah. Kita terus bincang lah. Kita yang buang masa. Cikgu, Ya, saya. kalau bincang terus boleh tak? Tak dapat jawab lah. Alright. Okey, alright. Tak apa. Okey, oleh sebab, okey, yang lain pun sama juga kan, tak boleh, tak apa, terbincang. Okey, kita tengok. Soalan kata. Baki simpanan berubah secara songsang dengan bilangan anak. Step samalah begini. Step pertama dia. Okay, so yang pertama soalan kata baki simpanan. Baki simpanan ialah Y. So Y berubah secara songsang dia kata dengan bilangan anak X. Dan step yang kedua, Y sama dengan K per X. Dan dia ada duit baki 5,000 bila mana kalau anaknya ada seramai 5 orang. Okay, so yang berikutnya, tengok K dia berapa? Jadi K dia berapa? K sama dengan darab ke tepi. Okay, so dapatlah tu 25,000. Itulah duit yang dia ada. Duit yang dia ada, duit yang dia agih kepada anak-anak dia. So dia telah mengagih duit kepada anak-anak dia sebanyak RM25,000. Okay, alright. Itu step pertama lah, step pertama ni. Okay, so nilai K adalah 25,000. Faham tak? Jadi maksudnya simpanan dia ada berapa? Okey. Di sinilah yang 25 ni ialah yang dia dah agihkan kepada anak-anak dia. Tak termasuk baki 5,000 ni. Jadi berapakah simpanan dia? So untuk yang ini simpanan dia ialah simpanan dia ialah RM25,000 yang dia bagi kepada anak-anak tu campur dengan baki yang ada RM5,000. So jumlah simpanan dia ialah sebanyak RM30,000. Itu step yang pertama. Sebab K ni adalah jumlah simpanan dia. Okay, ini K ni adalah yang dia bagi kepada anak-anak itu. Okay, alright. Mana kat ni ialah setiap anak tu akan dapat 5,000, 5,000, 5,000 lah. Itu maksud gitu. Sebenarnya itu. Okey, step yang kedua pula. Berapa pula baki simpanan dia ada kalau dia ada 8 orang anak. So dekat sini kita ambil step yang ni. Ambil step yang ni tapi kita tak payahlah buat dari mula. Kita cuma ambil ganti ni. Kat sini kita gantikan K dia adalah 25,000 tadi. Okey, kan soalan kata kat sini lah, kalaulah dia ada 8 orang anak. 8 orang anak. So kat sini Y tak tahu berapa.
Baki semua tak tahu apa, tapi anak ada 8. Alright, so 25,000 ni kita bahagi dengan 8. Jadi dapatlah Y sama dengan, kalkulator kita guna 25,000 kita bagi dengan 8. Okay, 25,000 kita bagi dengan 8. Dapatlah baki yang sebanyak RM3125. Selesai. Itu saja. Okay, tak susah mana pun. Jadi kita dapat faham je. Yang masalah bila kita tak faham soalan tu lah. Okey, macam tak dapat gini, tarik sikit. Okey. Kali ni dia kata duit tu dia agih kepada anak-anak dia tu. Duit berapa yang dia agihkan tu? RM25,000 yang K tadi tu. Kali ni dia kata anak dia 8. Bila anak 8, baki sebenarnya tinggal 325. Okey, alright. Yang ni boleh, yang ni start lah. Okey, boleh Okey, tu jawapan dia. Tak payah susah, tak payah fikir banyak lah. Itu dia jawapan dia, senang je. Okey, kita tengok soalan berikutnya. C. Kali ni soalan sama gini. Cuma bezakan ni, dia kata, kali ni baki dia dibagi berapa? Cari anak dia berapa pula. Dibagi bakinya adalah 6250. 6250. Okey, anak tak tahu berapa. So nak cari yang di bawah, maka yang di atas akan dibahagikan dengan yang di tepi. So 6250. So cara samalah, gunakan kata 25,000 kita bahagilah dengan bakinya ialah 6250. Jadi dia ada anak seramai 4 orang sahaja. Okey, itu cara carilah. Tapi kalau soalan ni kalau soalan ni keluar lah dalam exam SPM contohnya, akan ada isu lah. Okey, sebenarnya anak ni berapa orang? 5 ke? 8 ke? 4 ke? Jadi kita ada isu lah. Jadi soalan untuk begini, kita akan cuba elakkan dalam exam SPM lah. Okey, alright. Okey, itu soalan nombor 8. Okey, next tengok. Satu lagi soalan. Bentuk kebat juga. Rajah menunjukkan batu ladung yang dihasilkan oleh syarikat pancing ikan. Ia menggunakan logam timah sebagai bahasanya. Okey, bagi siapa yang tak tahu tu, yang minat memancing dia orang tahulah batu ladung apa dia. Okey, batu ladung ni batu yang kita bagi beratkan kita punya joran tu lah. Okey, kalau dia tak tahu. Okey. So soalan kata kat sini tak kisah soalan kata apa. Okey, soalan kata gini. Batu ladung itu, bilangan batu ladung itu, di mana penting, berubah secara songsam. Okey, dengan kuasa 3 jejari batu ladung itu. Itu maklumat penting. Dan maklumat kata pula, batu ladung itu akan dapat dihasilkan sebanyak 6,000 biji. Itu maklumat beritahu. Bila mana dia hasilkan dengan menggunakan jejari 3 mm. Okey. Itu maklumat dia. Soalan kata apa? Berapakah bilangan batu ladung berjejari 5 mm dapat dihasilkan? Itu yang pertama. Dengan kuantiti logam yang sama. Okey, soalan berikutnya pula, dia kata, berapa pula jejari batu ladung? Jika hanya 750 saja batu ladung dapat dihasilkan. Okey? Nampak dah, senang je untuk dia. So, untuk yang ini pun stepnya sama. Okey, stepnya sama. Okey? Cuma dekat sini mula-mula saya nak tanya lah. Ada seorang yang saya tak tanya tadi. Okey, Alia. Okey, Alia. Saya tak tanya Alia hari tadi. Okey, untuk step yang pertama ni. Kita nak minta Alia cerita sikit kot. Okey? Kalaulah ini soalan exam, bagaimanakah step yang akan Alia mulakan untuk menjawab soalan ni? Okey. Silakan Alia cuba bagi pandangan sikit. Kita pilih macam mana pun, janji betul. Jadi semua saya tanya lah. Okey, bagaimana Alia nak cari bilangan batu ladung dapat dihasilkan dengan janji mm tu? Okey, macam mana proses pertama nak buat apa, sekali buat apa?
Silakan Alia. Ada nak bagi pandangan? Okey. Step pertama. Bilangan batu ladu. Okey, di sini dia tak beritahu apa huruf yang digunakan. So kita boleh guna apa sajalah. Okey. Contoh saya gunakan huruf ladung ni, saya guna huruf L lah. Okey, saya guna huruf L. Serta senang. Okey, saya guna maklumat kat situ. Okey, sebab nota sikitlah kat sini saya gunakan L untuk bilangan batu ladung. Okey, dan juga J untuk jari lah. Jari dia. Okey, awak boleh guna SY pun tak masalah. Okey, saja tak masalah. Okey, tak marah pun. Janji awak faham je. Okey, so saya guna L untuk batu ladung dan J untuk jari. So, soalan kata kat sini, bilangan batu ladung L. Okey, L berubah secara songsang. Okey, L berubah secara songsang 1/. Jejarinya kuasa 3. Itu step pertama. Step yang kedua, L sama dengan. Jadilah huruf K per dengan. Okey. Okey. K per dengan J kuasa 3. Step yang ketiga, masuk maklumat. Maklumat kata apa tadi? Maklumat kata batu ladung ni akan terasa sebanyak 6,000 kalau jejarinya adalah 3 mm. Dia kata jejarinya 3 mm. Masukkan tu 3 kuasa 3. Jadi 3 kuasa 3 27. Jadi 6,000 sama dengan K per dengan 27. Okay, so berapa nilai K? Darab silanglah ke kiri ke kanan. So, dapatlah K sama dengan guna kalkulator 6,000 darab dengan 27. So, 6,000 darab dengan 27 guna kalkulator akan dapat 162,000. Okey. Dan tulis semula maklumat tersebut nanti. Okey, itu step pertama. Okey, dah dapat yang ni, tulis semula maklumat tu. Jadi, maklumat akhir kali kan ni kita buat L sama dengan 16200 bagi J kuasa 3. Itu baru dapat bagian ungkapan. Okey, sekarang soalan kata, berapakah nilai L jika mana jejarinya 5? So, kita akan buat gitulah. 162,000 kita bahagikan dengan 5. Kuasa 3. Jangan lupa. Okey, kuasa 3. Sebab J dia kuasa 3. Jadi, L sama dengan 162,000. Okey, 5 kuasa 3. 5 kali 5, 25. 25 kali 3, 125. Okey, ada silap. Takut silap, guna kalkulator. So, kita guna kalkulator, tekan kalkulator kita, 162, okey, bahagi dengan 5 kuasa 3, okey, dapat jawapan 1296. Selesai soalan A. Okey, dia dapat menghasilkan sebanyak 1,296 batu ladung kalau jejarinya 5 mm. Kalau 3 mm tadi 6,000. Kalau 5 mm, 1,296 saja. Okey, kali ni soalan B pula, ambil yang ni juga. Tapi kali ni dia kata hanya dapat hasilkan sebanyak 750 saja. Okey, dia hanya boleh buat 750 saja. So, berapakah jejari batu ladung tu? Jadi kat sini, nak cari jejari kuasa 3 ni, kita bahagikanlah atas dengan bawah. So, bahagi dengan 750. Jadi, guna kalkulator 162,000 tu, kita bahagi dengan 750. Akan dapat 216. Itu untuk jejari kuasa 3. Jejari kuasa 3 sama dengan 216. Okey, untuk hilangkan kuasa 3, kita punca kuasa 3 kan dia. So,
punca kuasa 3. Shift punca kuasa 3, masukkan 216 tu, dapat jawapan jejari ni adalah 6 mm. Itu cara untuk selesaikan soalan ni. Tak susah pun. Okey, macam mana dapat yang ni? Iaitu kita punca kuasa 3 kanlah 216 tersebut. Okey, 216. Selesai. Okey, selesai tu dah. 4 tu. Alright. Saya tarik sikit, jibat ruang sikit. Jangan balik-balik tempat. Okey, kecilkan sikit ni. Okey, alright. Tengok soalan berikutnya. Okey, itu adalah ubahan songsang. Okey, kalau bergabung pula macam mana? Okey, bergabung macam ni. Okey, dia ada bentuk lebih daripada 2. Dia ada X, Y, Z. Lebih pun tak apa, tak masalah. Okey, X, Y, Z apa pun tak kisah. Paling kurang dia akan ada 3 boleh ubah lah. Okey, di mana ada 3 jenis. Okey, yang pertama adalah yang merah ni, iaitu langsung dan langsung. Ada 2 ubah langsung. Maksudnya, satu tu benda tu naik, maka lagi 2 pun akan turut naik. Itu langsung. Bentuknya sebaris. Dia ada X, Y, Z. Yang kedua, okey, bila satu langsung, satu songsang. Dia bentuk pecahan begini. Okey, contoh kalau Y tu naik, maka X pun akan naik tapi Z akan turun. Itu bentuk gini. Okey, yang kedua pula kalau Y tu naik contohnya, Z dan X dua-dua turun. Yang ni kes dua-dua songsang. Bentuk gini. Ini namanya adalah ubahan bergabung. Okey, tapi yang kotak yang ini ni dinamakan sebagai ubahan tercantum. Yang merah ni panggil ubahan tercantum. Yang dua ni adalah ubahan bergabung. Kalau format lama dulu, KBSM, semua ni dianggap sebagai ubahan bergabung. Tapi bila masuk format baru ni, KSSM, yang merah ni dianggap sebagai ubahan tercantum. Dua ni bergabung. Okey, tapi dua tak kisahlah bergabung kata tu. Soalan tak ada nak tanya pun, inilah ubahan jenis apa. Okey, yang penting kita tahu cara jawab je. Okey, alright. So yang ini ni saya tata sikit. Yang ini namanya adalah ubahan tercantum lah. Dalam format baru lah, format baru panggil ubahan tercantum. Okey, ni pakai nota sikit. Okey, format baru yang ini dipanggil sebagai ubahan tercantum. Ubahan format lama dipanggil bergabung untuk semua ketiga ni. Okey. Tak kisahlah dia banyak mana pun kan, dia nama ubahan songsang kan langsung apa tak kisah. Yang penting stepnya adalah sama. Itu yang penting. Cuma bezanya adalah bergabung dan tercantum ni dia ada lebih daripada 2 pemilih ubah. Okey. Contoh soalan. Soalan. R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 Q dan P. Okey, dia bagi tahu mana ni. Dia bagi tahu maklumat gini, kita R langsung gini. Okey. Nyatakan berikut ada benda terpaksa. Okey, kita R berubah langsung. Okey, R berubah langsung. Ini clue. R berubah langsung dengan punca kuasa 2 Q dan P. Ini ayat dia. Kita ubah maklumat ini, jadi bentuk macam mana? Okey, so kita nak check ni. Okey, sini dia kata R berubah langsung sebaris dengan punca kuasa 2Q dan P. Bentuk begini. Maka sama kat atas ni. Jadi, dia benarlah. Okey, yang atas tak apa lah, saya tunjuk tempat tunjuk. Okey, kalau yang ini pula, dia kata P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan songsang dengan R. Kalau ubah dari ayat matematik, dia kata gini, dia kata P berubah langsung dengan punca pada Q dan songsang. Dia sebut songsang dia ada di bawah dengan R. Bentuk gini. So adakah ini benar dengan atas ni? Kita cek tengok. Okey, ini ialah punca R kuat ni. Kalau kita nak ubahkan dia. Contohnya kita nak ubahkan dia. Tak bawah Okey, maklumat bagi macam ni. Okey, maklumat bagi yang macam ni, kita nak ubahkan dia. Ini untuk R.
Kalau kita nak P sebelah kiri dia, maka kiri kanan kita kena bagi dengan Q. Okay, jadi kat sini kalau P kita ubahkan dia jadi bentuk gini. Kalau kita ubahkan P tu, maka P itu punca Q tu terpindah ke sebelah R. Jadi ini operasi darab. Bila pindah jadi bahagi. Jadilah R per dengan punca Q. Ini bentuk ayat dia. Bila mana bentuk gini, maka tak samalah. Jadi ini adalah palsu. Nah, itu cara kita tentukan dia benar palsu. Okay, ini untuk soalan yang nombor 2. Okey, untuk yang nombor 3 pula dia kata, Q berubah secara langsung dengan kuasa 2R dan songsang dengan kuasa 2P. Kita ubah ayat matematik dulu. Dia kata Q berubah secara langsung dekat atas dengan punca kuasa 2Q. Kuasa 2R, kuasa 2R. Okay? Punca kuasa 2R. Dan songsang dengan punca kuasa 2Q. Okay? Songsang dengan punca kuasa 2P. Okay, ini maklumat daripada ayat yang kita dapat. Okay, kita dapat bentuk ini. R kuasa 2 dengan P tu punca kuasa 2. Yang ni memang nak totally salah lah. Sebab langsung tak sama langsung. Di sini R sahaja. Okay, cek juga. Kita cek juga tengok. Okay, kita cek tengok. Okay, yang asal begini. Kalau kita nak urut Q dekat tepi. Q tepi. Jadi, first step kali, kalau kita ubah Q tepi, okay, jadi punca Q berubah selangsung dengan R per P. Itu mula-mula. Okay. Nak ubah sangat. Nak hilangkan punca kuasa ni. Okay, kita pindahkan ni, kita nak urut Q tu. Maka akan jadi R per P. Itu untuk punca Q. Kalau Q sahaja, maka semua yang sebelah kanan tu kita kena kuasa 2kan dia. Sebab nak hilangkan punca, kena kuasa 2kan. Sepatutnya jawapan beginilah. Akan jadi R kuasa 2 dan P kuasa 2. Itu sepatutnya bila berlaku yang nombor 3 tu. Sepatutnya tulisannya macam tu. Q begini-gini untuk dia. Jadi dekat sini tak samalah. Kita dapat yang ni. Yang ni dapat gini. So tak sama. Maka bila tak sama, maka yang ini jadi palsu. Gitu. Sorry. Saya silap baca. Q berubah selangsung. Okay, selangsung. Dengan kuasa 2R. Langsung. Dan songsang dengan kuasa 2P juga. Okay, saya baca punca kuasa tadi. Okay. Ini kuasa 2P. Sorry. P kuasa 2 juga. Okay, so yang ini sama bentuk. So dia benar. Baik pun, tak pasal. Dia benar. So ini untuk kita menentukan benar palsu. Ini untuk yang nombor 3 ni. Ini untuk yang nombor 2 ni. Cara menentukan dia. Benar atau palsu. Okay. Tetapi ini just pengetahuan je lah. Pengetahuan saja. Okay. Dan minggu lepas kita dah buat dah sedikit. Okay, pengiraan dia. Macam saya tadi ya. Step semua sama sahaja. Don't worry about that lah. Okay, jangan risau apa-apa lah. Jangan risau apa-apa. Okay. Alright. Nah, ni pun kita dah buat dah. Soalan nombor 4 kita dah buat dah. Okay, nombor 4 kita dah buat dah. Okay, step kelima kita dah buat dah. Soalan ni kita dah buat dah. Okay, E pun kita dah buat dah kat sini. Tak ada masalah sini. Okay, so nombor 5. Okay, ni sebagai arahan, sebagai kerja rumah itu kan. Nombor 5, nombor 6, nombor 7. Okay, nombor 8 untuk hari ni lah. 9 untuk hari ni 10. Okay, insyaAllah bersiap hari ni. Okay, tengok soalan. Okay, soalan yang ini. Okay, kali ni saya dah tak buat jadual lagi lah. Saya tak buat jadual, saya tulis direct je lah. Okay, soalan kata kat sini, ungkapkan. Ungkapkan. So, maklumat kata kat sini, L berubah secara langsung dengan M. Ini maklumat yang pertama. Dan songsang dengan punca kuasa 2N. Ini maklumat yang kedua. Okay. Maklumat ketiga, dia bagi maklumat yang ini. Okay. Kita ada L, M dan N.
Itu ubahan tercantum ataupun bergabung, dia lebih daripada 2. So step pertama kat sini, kita buatlah bentuk macam ni tadi. Kita tulis dulu. L dia kata berubah langsung bila langsung sebaris dengan M dan songsang bentuk pecahan dengan punca kuasa 2N. Ni ayat pertama dia. Ayat kedua dia. L sama dengan K sentiasa berada di sebelah atas. Jadi akan ada sebelah M tu. So MK ataupun KM pun boleh, tak ada salah. Terbalik tak apa. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, ganti maklumat. Dia beritahu L adalah negatif 64 bila mana M dia ialah negatif 40. Okey. Dan N dia 25, punca kuasa. So, negatif 64 sama dengan, kita buat yang satu, K per dengan K. Negatif 40 samalah, tak ada salah. Okay. Negatif 40 K bahagi dengan punca 25 ialah 5. Okay. Kemudian nak darat silang boleh, nak bahagi-bagi boleh, tak ada salah. Kita bagi-bagikan, negatif 64 sama dengan negatif 8K. Jadi K-nya berapa? Macam dapat 8 ni, negatif 40 bahagi 5. Dapat 8. Dan hilangkan 8 ni, kiri kanan kita bagi negatif 8, maka dapatlah 8 kali 8, 64. Itu nilai K. Okay. Dan jangan lupa tulis balik L sama dengan. Gantikanlah K itu dengan 8, di 8M per dengan punca N. Itu part ungkapan. Gitu. Panjang macam kerja dia. Okey, nak jimat ruang sikit. Kita di sini. Ruang sikit ni. Nak jimat ruang. Okey. Alright, ini step pertama ya. Step pertama. Okey, step yang kedua pula, soalan kata hitung nilai. Okey, hitung nilai. Ambil yang ni lah sama. Oops. Okey. B, okey, hitung nilai. Lari-lari. Tak nak lari-lari gitu. Okey, B, hitung nilai dia kata. Okey, hitung nilai bila mana N dia 400. So, ambil part ini, letak sini. Kita cuma nak ambil bahagian tu je lah. Okey, bahagian yang apa? Yang bahagian bawah itu. Okey. So, kita ambil maklumat kat situ. Dia kata M-nya 100. M-nya 100. Bahagian ni. L nak cari. Dia kata M-nya 100. So, darat 100. Bahagi dengan N 400. Punca 400. Punca 400, 20. Okey, jadi L sama dengan 8 kali 100, 800. Punca 400, 20. Bahagi 20. So, L sama dengan 800 bagi dengan 20, dapatlah 40. Okey, selesai. B. Okey, yang C pula. Okey, C pula dan D pun sama juga sini. Okey, sambung. Okey, yang C pula sama, saya ambil ini lagi. Okey, kali ni dia kata hitung M tu berapa bila mana L-nya negatif 100. L negatif 100. M nak cari bila mana N-nya dibagi 16. Okey, so negatif 100 sama dengan 8M punca 16, 4. Okey, so darat silang 8M sama dengan. Okey, 8M sama dengan 4 kali dengan 100 negatif, negatif 400. Jadi M sama dengan negatif 400 bahagi 8. Dapatlah negatif 50.
Selesai. Okey, tak susah mana, tak susah mana. Berpusing-pusing gitu ya. Okey, yang berikutnya kali ni sama kat benda dia kat sini. Okey, benda sama. Okey, soalan katakan ni cari nilai n bila L-nya negatif 48, M negatif 50. Okey, sini 48 dia kata. Dan sini pula dia kata negatif 30. L-nya berapa? Itu. Okey, so negatif 48 sama dengan 8 kali dengan 30 tu negatif 240. Okey, nak cari punca L. Nak cari yang di bawah ni, maka yang di atas bahagi di bawah. Jadi punca L, okey, punca L sama dengan negatif 240 gunakan kereta, okey, negatif 240. Okey, 240 kita bahagikan dengan 48, negatif juga. Kita akan dapat negatif 5, positif 5. Okey, punca L sama dengan 5. Itu untuk punca L. So, berapakah nilai L? Nak hilang punca, kita kuasa 2 kan? So, 5 kuasa 2, 25. Selesai. Itu jawapan untuk yang ini. Okey. Okey nah, tak susah mana nah. Dia berpusing-pusing macam tu step dia. Step semua sama. Okey, nombor 8 pula, nombor 6 pula. Tak apa tanya, tak apa tanya. Jangan sekali-sekali dengan malu-malu. Tanya aja. Okey, saya dekatkan dulu. Okey. Yang ni pula. Diberi P berubah secara songsang, dia kata. Ini ayat pertama. Dengan Q. Dan kuasa 3R. Okey, ayatnya serentak je. Maksudnya kedua-duanya adalah songsang. Jadi, step sama. Ambil gini. Masuk maklumat. Dia kata kat situ, P berubah secara songsang. Nampak songsang 1 per. Dengan Q. Dan, dia kata dan, kuasa 3R. So, R tu dikuasa 3 kan. Itu step pertama. Step yang kedua, ambil yang ini, gantikan sama, ikan ini sama dengan, adalah huruf K. K sentiasa di atas. Step kedua. Step yang ketiga, masuk maklumat. Dia kata P-nya adalah 12.5. P-nya 12.5 bila mana Q-nya 3. Sini 3. R-nya 2. Sini 2. Okey, selesaikan. Dapatkan K tu berapa? Oh, dapat. So, dapatkan K berapa? Jadi kat sini kita buat 12.5, okey. 3 kuasa 2, okey. Yang ni, gunakan kereta je lah. Gunakan kereta saja. 2 kuasa 3, 8. 8 kali 3, 24. Kalau buat satu-satu, tak ada masalah. Okey, sebab satu takut lupa kan. Buat gini. Okey. So, 12.5 sama dengan K per dengan 24. Buat satu-satu sini. So, darabkan ke kiri, maka dapatlah K sama dengan 12.5 kali dengan 24. Sorry. Okey, 12.5 kali dengan 24 akan dapat jawapannya K adalah 300. K, tu step dia. Dan jangan lupa step akhir dia, tulis mula yang pertama tu, yang kedua tu, gantikanlah K dia dengan 300. So 300 per dengan QR kuasa 3. Okey, ini step yang pertama bahagian ungkap. Itu step dia. Okey. Kalau yang ini dapat, maka yang B, C, D semua tu akan jadi lebih mudah lah. Kalau lebih mudah. Yang penting step yang pertama ni yang kena buat. Okey, step yang kedua dia kata, hitung nilai P apabila. Okey, hitung nilai P apabila. Maklumat bagi tahu lah. Okey, semua kita guna yang ini start. Guna yang ini. Guna yang ni. Okey, guna yang ni. Step semua sama.
Okey. Dia kata kat sini, Q-nya 4, R-nya 5. Nak cari P. Gantilah. Okey, so Q-nya 4. Ganti 4. R-nya 5. Ganti 5. Kemudian gunakan kereta. Direct je. So, P sama dengan, kalau buat satu, 300 per dengan 4 darab dengan 5 kuasa 3, 125. So, P sama dengan 300 bahagi dengan 125 ni. Darab 4 akan dapat 500. Okey, tak takut silap kalkulator. So, 125 kali dengan 4 akan dapat 500. Okey, dapat 500. Jadi, 300 bagi 500 dapatlah P sama dengan 3 per 5. Okey, P dapat 3 per 5. Nak tulis bentuk pecahan boleh, perpuluhan boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun 0.6. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Itu untuk P. Okey, untuk Q pula, yang ni sama juga. P-nya dibagi 2.5. Q nak cari. R dibagi 4. Itu mula-mula. So, sama dengan 2.5 sama dengan 300 bahagi dengan, okay, 4 kuasa 3, 64. 4 kali 4 kali 4, 64. 64Q. Jadi, kalau 64Q tu sama dengan, nak cari yang di bawah, yang di atas bahagi tepi. So, 300 bahagi dengan 2.5. Okey, 300 bahagi dengan 25. Okey, 300 bahagi dengan 25 akan dapat 120. 64Q sama dengan 120. Jadi Q berapa? Bahagilah kiri kanan dengan 120 tu. Jadi 120 bahagi dengan 64. Dapat jawapan Q sama dengan, okay, 120 bahagi dengan 64. Dapat jawapan dia 1.875. Okay. 1.875 ataupun kalau guna pecahan 178 boleh. Okay, 178 boleh ataupun bentuk tak wajar pun boleh. Okay, shift ABC 15/8. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright. Itu soalan yang ni. Okay, Q pula. Okay, Q pula. Benda samalah. Dia kata kat sini P-nya adalah 20/27. 20/7. Q ni dia bagi tahu 120. R nak cari. Itu mula-mula. Right? Kemudian 120 R kuasa 3. Okay, 120 R kuasa 3 sama dengan, nak cari di bawah, yang di atas kita bahagi dengan di tepi. 20/7. Okay, nak silang boleh, tak ada masalah. Ada silang, tak ada salah. Okey je. Jadi 120 R kuasa 3 sama dengan, okey, gunakan kereta, 300 kita bahagikan dengan 20/27 akan dapat 405. Okey. Kemudian untuk dapatkan R kuasa 3 sahaja, kita hilangkanlah 120 tu. Jadi kiri kanan bagi 120. 405 bahagi dengan 120 akan dapat 3375. 3.375. Itu untuk R kuasa 3. Kalau R sahaja, kita punca kuasa 3 kan dia. So punca kuasa 3 bagi 3375 tu dapatlah R 1.5. Selesai. Okay, ini hasil daripada punca kuasa 3. Okay, punca kuasa 3, 3.375. Okay, dapat jawapannya. Itulah step dia. Okay, berpusing-pusing. Yang 5 step tu lah benda dia. Okay. Nombor 7. Okay, bentuk jadual. Tak ada masalah. Okay. Cara sama juga. Tapi bermula dekat mana? Bermula kat sini. T berubah langsung dengan kuasa 3U dan songsang dengan punca kuasa 2W. Okey. Ini langsung. Dia kata. Dan ini pula songsang dengan kuasa 2W. Okey, so sama maklumat dia. Sama gini. Saya ambil copy paste. Okey, soalan kata gitu. Sama saja.
Okey, step pertama. Dia kata situ T berubah secara langsung dengan kuasa 3U atas. Langsung. Dan songsang dengan punca kuasa 2W. Di bawah ni dia kata punca kuasa 2W. Itu ayat pertama. Ayat kedua, ambil ya ini, letak di sini, gantikan sama dengan, akan adalah huruf K sentiasa di atas. Step yang ketiga, ambil ya ini, letak di sini, gantikan maklumat. Maklumat lengkap yang ni lah. T dia 60. U dia ialah 6 kuasa 3. Okey, 6 kuasa 3. Kemudian W dia 4. Okey, so punca kuasa 4. Itu step pertama. Okey, selesaikan. Dapatkan K itu berapa. So, dia kata itu 60 sama dengan, okey, 6 kuasa 3. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Okey, 6 kali 6 kali 6. Dapat dekat situ 216. Okey, 216K atas ni. 216K. Punca kuasa 4, 2. Okey, kemudian 60 sama dengan kita bahagi 2 itu, so akan dapat itu 2 kali 1, 2 kali 0, 2 kali 8. K. So, K-nya berapa? Okey, so kiri kanan kita bagilah. Okey, jadi 60 bahagi 108, dapat jawapan 0.5555 tu bentuk pecahan. K sama dengan 5/9. 5/9. Okey, ataupun 0.0556 lah. Okey, nak selamat ambil bentuk pecahan. Okey, jadi step dia kita ambil yang ni. So kat sini kali, okey, kali di situ macam ni. T sama dengan, oleh sebab jawapan tadi 5/9, atas tak 5, bawah tak 9. Pecahan begitu. Okey, atas ni akan jadi U kuasa 3 dan juga W punca. Itu ayat bagi yang pertama tu. Okey, so kita akan bermain dengan formula ni lah kat sini. Yang ni, kita akan gunakan kat sini lah. Okey, untuk yang betul. Nak cari X. U8, W100. Gantilah. Ya, ini X. U-nya 8. So, 8 kuasa 3. Ini 100. So, X sama dengan, okey, 8 kuasa 3. Kalkulator lah ya. Kalkulator. Okey, 8 kuasa 3. 8 kuasa 3. 8 kali 8 kali 8. Okey, akan dapat 512 kali dengan 5. Dapat itu 2560. Okey, kemudian punca 100, 10. So, dapat jawapannya X sama dengan, okey, kita bagi dengan 10. Dapatlah kat situ 256. Selesai yang pertama. Okay, alright. Yang pertama tu X ni. X ni ialah 256. Macam dapat, bawah tu lah step dia tu. Okay, berikutnya pula. Ini pula. T27, W225. Masih main formula ini. Okay. Dia kata T27, ya ini 225. Berapakah nilai W dia? Nilai ini Y dia. Y3 ni berapa? Y3. Okey. So, sama 27 sama dengan, okey, 5Y3. Okey, punca 225 ialah 15. Itu mula-mula, 15. Lepas tu, jarak silang. Jadi, 5Y3, okey, 5Y3 kuasa 3 sama dengan 27 kali 15. So, 27 kali dengan 15 akan dapat, okey, kali dengan 15 akan dapat 405. Okey, hilangkan 5 bahagi. So, Y kuasa 3 sama dengan 405 bahagi 5 akan dapat 81. Jadi, Y-nya berapa? Y-nya ialah punca kuasa 3 bagi 81. Okey, dapat jawapan 4.32 bla-bla tu lah, panjang lah nilai dia. Okay, alright. Aduh.
So 15, punca 15 tak silap kira. Punca 25 tak silap kira. Okay, betul. Darab dengan 27. Okay, betul. Dapat 4/5. Kita bahagikan dengan 5. Oh, tertinggal sini, tertinggal 9. Tertinggal 9 kan? Tak. Ya, tertinggal 9 sini ya. Tertinggal. Ni ada 9. Sorry, 9. Tertinggal. So, kita check dari sini. Ni pun tertinggal kan? Tertinggal 9. Okay, ini jadi 90. Tertinggal. So, 2560 tertinggal ya. 2560 kita bagi dengan 90. 2560 bagi dengan 90. Okey, akan dapat jawapan kat sini adalah 28.4. 2849 lah. Tertinggal. 2849. Tak perasan. Okey, ataupun 28.444. Tak ada masalah. 28.44 ataupun macam tak wajar 256/9. Okey, tertinggal tadi, tak perasan ada 9 tadi. Okey, so ini pun sama juga. Okey, ada 9 kat sini, tertinggal. Kemudian 9 kali 15, okey, 9 kali dengan 15, 9 kali dengan 15 akan dapat 135 sini. Okey, darab dengan 27. Okey, akan dapat 3645. Sini, 3645. Kemudian bahagi dengan 5. Okey, akan dapat itu 729. Saya akan dapat 729. Okey, 729. Di punca kuasa 2, di punca kuasa 3 kan? Okey, dapat jawapan 9. Okey, sini. Alright, ini soalan untuk yang Y. Okey, untuk yang WZ pula, T-nya 025. U3. So, gantilah. Okey, ini 0.25. Okey, 0.25 ikut jadual. 0.75. Okey, kemudian U dia 3. So, 3 kuasa 3 lah. 3 kuasa 3. Okey, so kat sini nak cari W. So, 0.75 sama dengan, okey, 3 kuasa 3, 9. Sorry, 27. 27 kali 5. Ni, okey, 5 darab dengan 27. Okey, per dengan punca ni, salin balik, copy paste dengan buat satu. Jadi 0.75 sama dengan, okey, 27 kali 5. 27 kali dengan 5. Dia akan dapat 135. Jadi kita copy paste ni laju sikit. Atas 135. Okey. Kemudian darab silang. Okey, darab silang. Okey, ni kita selesaikan 0.75. Okey, sama dengan 135 bagi 9 akan dapat 15 per W kuasa 2. Ni akan dapat 15 per W kuasa 2. Ni habis. 135 bagi 9 akan dapat 15. Okey, darab silang. So 0.75 gitu, akan darab itu dapatlah 0.5 punca W. Sama dengan 15. Nak hilang 175, jadi kalau punca W saja, punca W sama dengan 15 bahagi dengan 0.75. Okay, dapat kat situ 20. Itu untuk punca W. Dan W saja dikuasa 2 kan, dapat 400. Itu step dia lah. Lebih banyak sikit. Tak jimat ruang sikit, tak tepi ni. Okey. Macam ni. Okey, itu kira aja. Okey, alright. So ini untuk X, untuk Y, untuk Z lah. Ini untuk X. Okey, ini untuk X. Ini untuk Y. Dan ini untuk Z lah. Okey. Nombor 8. Sikit lagi ya. Okey, nombor 8 ni soalan bentuk kebat. Tapi kebat biasa-biasa je lah. Tak susah mana pun. Okey, soalan kata T tambang. Okey, tambang T itu berubah secara langsung dengan bilangan bas. Di mana? Dan songsang dengan 2 kali bilangan tempat duduk D. Itu maklumat beritahu.
dengan kadar tambang adalah 1875. Okey. Ini yang pertama. Pertama kali dia berubah secara langsung dengan bas. Itu yang pertama. Yang kedua kata songsang dengan tempat duduk. Okey, kan tambang bas banyak ni, kalau 3 bas digunakan, dia kata tambang bas digunakan banyak ni, dengan tempat duduk 40. Okey, tukar maklumat. Sama cara gini. Tapi kena pandai tukar ayat matematik tu lah. Okey, so soalan kata kat sini, tambang dia berubah selangsung dengan bas. Okey, tambang T, basnya ialah basnya tadi B. Okay, basnya B. Dan langsung dengan 2 kali tempat duduk. Dia kata itu 2 kali tempat duduk. So, gitu ayat dia. So, dia kata sini T sama dengan tadi KB per dengan 2D. Masuk maklumat. Maklumat kata tambang ni adalah 1875 kalau basnya ada 3 biji. Dan tempat duduk pula ada 40. Kalau tempat duduk 40, 2 kali 40. Okey. Lepas tu, 18.75 sama dengan, sama dengan 3K bahagi dengan 80. 3K bahagi 80. Okey, darab silang 3K sama dengan 80 kali dengan 18.75 darab dengan 80 akan dapat 1,500. Itu untuk 3K. Jadi K saja sama dengan 500. Jadi dapat jawapan kita tulis balik. Untuk step yang pertama ni. T sama dengan 500 B per dengan 2D. Itu untuk yang pertama. Ungkap baru ungkap, belum jawapan lagi. Okey. Kemudian soalan kata, terjemahkan sikit ruang ni. Okey, terjemah ruang sikit. Okey, soalan kata kat sini, cari kadar tambang kalau basnya ada 8. Tempat duduk sama. So kat ni, tambang nak cari. Tapi basnya ada 8. So, kali 8. Tempat duduk sama. Kali 40. So, T sama dengan 500 kali 8, 4,000. Bahagi dengan 2 kali 8, 80. Jadi, T sama dengan 4,000 bahagi dengan, 4,000 bahagi dengan 80. Tambahnya ialah sebanyak RM50. Okey, RM50. Okey, macam itu. Okey, alright. Kemudian, soalan berikutnya. Jika 6 lagi bas ditingkatkan pada 15 duduk, itu kata tambah dikenakan. Okey, kali ini ambil benda sama juga sini. Cuma kali ini juga kita tahu, basnya ada 6. Bas ada 6, kemudian tempat duduknya jadi 50. So, berapa tambang dia? So, kali ini 3,000 bahagi dengan 100. 3,000 bahagi 100. 100, dapatlah 30. Selesai. Okey, selesai itu. Kemudian soalan kata lagi, dia kata kalau tambang nak 90 pula, berapakah tempat duduk kalau basnya hanya ada 25 tempat duduk? Ni sama tak bermain dengan formula ni tak? Ganti saja. Dia kata tambang 90. Tambang 90, tempat duduk ada 25. So, berapakah bas yang digunakan? Kan gitu. So, kalau dapat nanti sini 90 sama dengan 500B bahagi dengan 40, 25 ya. 25. So, bahagi dengan 50. So, pindah ke tepi. 500B sama dengan 4,500. Jadi, B sama dengan
4500 bahagi dengan 500 dapat 9. Jadi 9 biji bas digunakan. Okay, alright. Settle lah itu. Dan last kali, ada dua soalan ni. Okay, dua soalan ni. Yang ni awak buat sendiri. Okay, saya bagi jawapan. Okay. Dia kata itu tinggi sebuah kon tegak berubah langsung dengan isi padunya. Yang pertama. Dan songsang dengan kuasa dua jari tapaknya. Okey, dia kata itu isi padu kon dengan jari 7 dan 6 ialah 544. Ini maklumat dia lah. Ini maklumat yang dibagi. Okey. Berapakah jari dalam CM bagi kon isi padu 630 tinggi 52 ni? Okey, awak cuba buat soalan ni. Okey, kemudian yang kedua ni isi padu kon tersebut kalau tingginya 0.8 dengan jari. Ini kena hati-hati kat sini lah. Ini dia guna meter. Ini guna sentimeter. So pastikan simbol sama dulu, unit sama dulu. Okey, pastikan unit sama dulu baru boleh buat. Okey, tu soalan nombor 10, 9. Nombor 9 pula lantai rosak atau pecah akan digantikan. Dia kata itu keluasan lantai rosak berubah, okey, berubah macam mana? Secara langsung dengan kuasa 2 jubin dan juga songsang dengan kuasa 3 panjang dan lebarnya P. Okey, dekat sini soalan kata lantai rosak 2000 cm persegi. Yang kuning. Jubin digunakan 20. Okey, dan lebar jubin, panjang lebar jubin ialah yang ini. So, ungkap kata. Bila ungkap, cari nilai K tu lah. Sampai dapat nilai K tu. Okey, tu soalan A. B pula kata, kalau sekeping jubin berharga 250, ini maklumat soalan kebat lah. Kebat, okey. Hitung kos diperlukan kalau lantai itu 1500. Luas lantai tu. Okey, jubin digunakan pula panjang lebar 27. Ini yang warna biru tu. Okey. Tak termasuk kos ini. Ini maklumat tambahan lagi. Okey, so dekat sini awak kena tahu dulu ialah berapakah jubin yang awak gunakan, kemudian darab dengan yang ini dan tambahkanlah dengan kos upah. Itu last soalan tu. Okey, soalan berikutnya C sebagai clue-clue . Okey, clue. Kan ni jumlah dibayar banyak ni, ini maklumat dibagi. Okey, ini maklumat dibagi. Okey, soalan kata lantai rosak dia banyak ni. Okey, jubin guna yang ni. Jubin guna yang ni. Panjang lebar dia, ini yang panjang lebar. Okey, sekeping berharga banyak ni. Ini maklumat. Okay, ini maklumat guna ni. Okey. So soalan tanya ialah berapakah bilangan luas jubin tu? Jadi kat sini awak kena tahu dulu mula-mula kali berapakah jubin yang awak gunakan. Lepas tu selesaikanlah. Okey, so yang ini ni cubalah buat dahulu. Okey, dalam 1-2 hari lagi saya akan bagi jawapan untuk bahagian sini lah. 9 dan 10 saya akan bagi jawapan kemudian. Saya akan bagi jawapan malam ni saya akan share yang ni dulu. Yang kita dah bincang pada malam ni. Okey, alright. Okey, ada apa tanya tak sekat ni? Ada tanya apa-apa? Okey. Kalau tak tanya apa-apa, okey, kita habis topik ubahan. Okey, jadi kesimpulan kat sini ialah dia punya step adalah sama. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat untuk bahagian ungkap. Untuk bahagian hitung, step yang kelima. Okey, semua step sama untuk ubah langsung, songsang, tercantum dan bergabung. Okey, alright. So kita berhenti kat sini untuk hari ini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Recording ni saya akan bagi selagi bila dah siap diproses, saya akan bagilah dalam grup Telegram tu ya. Alright.